Apa khabar semua? Dalam video ni saya akan ceritakan kepada anda tentang 5 cara pengurusan masa yang saya sendiri gunakan, especially untuk buat kerja-kerja yang susah. Sebab sekarang ni kalau anda perasan, masa kita sebenarnya semakin suntuk. Sebab kita punya attention ni banyaknya kita arahkan kepada kita punya telefon. Kadang-kadang nak tengok telefon tu sekejap saja, tapi tiba-tiba dah 30 minit tengok Instagram. Tiba-tiba dah setengah jam tengok TikTok. Jadi attention kita memang limited. Jadi kalau nak buat kerja-kerja yang susah, yang memerlukan attention span yang panjang, akan menjadi lebih mencabar. Jadi semakin lama, teknik pengurusan masa ni menjadi semakin penting. Okey, jom kita tengok. Baik, jadi teknik pengurusan masa yang pertama, dia sebenarnya adalah simple tapi orang terlepas pandang, iaitu time blocking. Time blocking ni maknanya kita allocatekan satu masa dalam setengah jam ataupun sejam untuk kita buat apa benda kerja yang kita nak buat tu. Dan time blocking ni maksudnya kita kena betul-betul strict lah. Katakan pada hari Selasa waktu malam pukul 8.30 sampai 9.30 kita akan cuba tulis satu artikel. Jadi daripada hari Isnin lagi anda dah setkan benda ni, jadi anda punya mindset tu pun anda dah tahu dah hari Selasa malam tak ada orang boleh kacau. Jadi kalaulah kata malam tu jugalah ada orang ajak dinner ke, ataupun adalah hal-hal lain yang anda rasa perlu buat, tapi sebenarnya mungkin itu trik ataupun helah otak kita untuk kita procrastinate daripada buat kerja yang sepatutnya kita buat tu. Jadi kalau dah ada time blocking ni, maka secara consciously anda dah allocatekan masa tu dan anda akan cubalah sedaya upaya untuk tak ganggu waktu yang anda dah block tu. Dan time blocking ni tak perlu lama pun sebenarnya. Kalau sejam tu bagi saya dah cukup lama lah. Biasanya saya kalau time blocking tu dalam setengah jam ataupun 45 minit sahaja. Sebab kalau lama-lama sangat pun tak siap juga benda tu. Nanti kita procrastinate juga buat benda lain. Sebenarnya time blocking ni kita dah dilatih pun sejak dari sekolah lagi. Memang dekat sekolah tu dah block dah 8 sampai 9 belajar matematik, 9 sampai 10 belajar bahasa Melayu, 10 sampai 12 belajar agama Islam. Jadi itu pun sebenarnya satu kaedah time blocking. Tapi itu dalam konteks rasmi lah untuk kita mudah menguruskan nak mengajar pelajar-pelajar. Tapi bila kita dah besar-besar ni, tak ada siapa yang uruskan masa kita. Jadi kitalah yang bertanggungjawab untuk blok masa tu untuk diri kita sendiri, siapkan kerja yang kita nak buat. Okey, jadi tips yang pertama saya ulang semula adalah time blocking. Jom kita tengok tips yang kedua pula. Baik, tips pengurusan masa yang kedua pula dipanggil 80-20 rule ataupun 20-80 rule. Anda tahu tak, kerja-kerja yang kita nak buat tu sebenarnya kita boleh selesaikan lebih kurang 80% daripada pekerjaan tu hanya dengan buat 20% sahaja. Saya bagi contoh mudah. Kalau kata kita nak belajar bahasa yang baru, untuk kita survive seharian dekat tempat yang baru tu, kita sebenarnya tak perlulah tahu 100% bahasa diorang tu. Cukup dengan kita tahu sedikit perkataan-perkataan untuk kita lepaskan diri dalam conversation harian. Jadi kita tak perlu tahu 100%. Kalau kita tahu 20% daripada bahasa tu pun, kita dah boleh lepas dah duduk dekat tempat tu berhari-hari tanpa ada masalah. Jadi itu yang dinamakan sebagai 80-20 rule. Maknanya kerja yang anda cuba buat tu, anda kena identify apakah 20% benda yang anda boleh buat yang mana boleh menyelesaikan 80% daripada kerja tersebut. Okey, saya bagi satu contoh yang lebih mudah. Contohnya kita nak menulis artikel. Nak menulis artikel ni kadang-kadang kita nak cuba menulis 1000 perkataan tu, ada satu term dipanggil paralyze, iaitu kita rasa macam lumpuh lah. Kita nak start macam mana pun kita tak tahu. Ada orang kadang-kadang dia tulis satu perenggan, lepas tu dia sibuk buat editing. Nak bagi cantik-cantik, kejap-kejap tukar tulisan lain. Lepas tu dia convert benda tu dalam PDF dan macam-macam lagi lah yang dia buat. Tapi sebenarnya tugasan-tugasan yang kecil tu dia tidaklah membantu dalam menyelesaikan artikel tersebut. Jadi kalau kata anda perlu menulis artikel yang panjang dan susah, 20% yang penting yang perlu dibuat tu mungkin adalah merangka struktur artikel tersebut. Kemudian kita decide apakah yang akan ditulis pada introduction, apakah isi pertama, apakah isi kedua, ketiga, keempat dan apakah penutup artikel tersebut. Kemudian kita start tulis. Tulislah dekat mana-mana pun. Nak guna Word pun boleh, nak guna Notion pun boleh. Jangan risau pasal apa-apa software. Dan bila kita dah ada kepala setiap perenggan tu, maka mudah kita nak meneruskan sampai siap artikel tersebut. Anda jangan risau dulu nak print macam mana, tulisan macam mana, tajuk nak warna apa, nak bold ke atau tak bold ke. Kita fokuskan pada 20% kerja tu, iaitu siapkan artikel tu dulu. Kemudian bila dah siap
first draft artikel tu maknanya dah siap dah 20% tu. Jadi dah settle dah sebenarnya 80% daripada kerja tu dengan siapkan first draft. Kemudian barulah ada second draft, barulah ada third draft, barulah ada fourth draft, barulah submit. Jadi saya ulang semula, tips pengurusan masa yang kedua adalah 80-20 rule. Kita identify 20% daripada kerja yang perlu dibuat tu yang boleh selesaikan 80% daripada keseluruhan kerja. Make sense tak ni? Kalau ada soalan, komen dekat bawah. Jom kita tengok tips yang ketiga pula. Baik, tips pengurusan masa yang ketiga adalah anda kena breakdown tugasan yang besar tu kepada tugasan-tugasan yang kecil dan manageable. Ini biasa terpakai kepada projek-projek yang besar lah. Kalau artikel tu katakan anda kena tulis 10,000 patah perkataan artikel. Kan panjang tu. Kalau nak duduk sekali dengan one sitting, nak selesaikan 10,000, memang tak larat. Paling banyak pun sekali duduk tu bolehlah buat 1,000. Kalau terror boleh buat 1,500. Jadi tugasan-tugasan yang besar macam ni, kalau kita tak breakdown kan akan membawa kepada masalah procrastination yang kronik. Lepas tu last tanya dekat AI. AI bagi jawapan tak apa-apa. Kita pun copy, last kali submit, memang kena marahlah dengan bos jawabnya. Jadi tugasan macam ni saya cadangkan anda bahagikan ikut masa. Maksud saya adalah masa anda buat kerja tu lama mana yang anda boleh tahan. Katakan anda boleh tahan bekerja dengan fokus selama 45 minit. Maka anda bahagikanlah tugas tu kepada tugasan-tugasan kecil yang anda boleh settlekan dalam masa 45 minit. Kalau kata attention span anda untuk fokus boleh tahan 20 minit sahaja, maka banyaklah tugasan yang anda kena bahagikan tu. Tapi still kena bahagikan tugasan tersebut. Kalau orang yang boleh tahan sejam, dia boleh duduk mengadap je baca buku selama sejam, maka anda bahagikanlah job tu kepada tugasan-tugasan yang boleh dibuat dalam masa sejam. Itu saya bagi contoh kalau nak kena tulis artikel yang panjang. Benda yang sama terpakai juga kalau anda nak buat projek-projek yang sangat besar, yang makan bulan, yang makan tahun. Memang kena bahagikan tugasan-tugasan ni kepada tugasan-tugasan yang lebih kecil supaya benda tu manageable lah untuk anda. Kalau tak bahagikan macam ni, tak bahagikan secara teratur, maka senang kita nak give up sebab kita takut tengok tugasan yang menggunung tu. Baik, jadi kalau kita recap balik, teknik yang pertama tadi adalah kita buat time blocking, teknik yang kedua adalah 20-80 rule, dan teknik yang ketiga yang kita baru saja tengok adalah kita bahagikan tugasan yang besar kepada tugasan yang lebih kecil. Okey, jom kita tengok teknik nombor 4 pula. Baik, teknik pengurusan masa yang keempat pula dipanggil teknik Pomodoro ataupun bahasa Inggeris dia Pomodoro teknik lah. Dan Pomodoro teknik ni adalah antara teknik pengurusan masa favorite saya lah. Sebab dia betul-betul memudahkan saya untuk buat kerja-kerja yang kadang-kadang saya nak tangguh buat benda tu. Jadi teknik Pomodoro ni basically adalah kita setkan timer dan timer tu pendek-pendek je, 10 minit atau 20 minit sahaja untuk kita buat apa benda yang kita nak buat tu. Jadi daripada kita buat satu benda yang susah tu, kita nak buat selama sejam, kita punyalah malas nak start buat benda tu kan. Tapi kalau kita bagi tahu diri kita, kita hanya akan duduk dan buat benda ni selama 20 minit saja, maka mudahlah kita nak bermula sebenarnya. Dan selepas 20 minit tu, biasanya kita dah dapat flow tau, dah dapat momentum. Maka most likely anda akan teruskan buat benda tu mungkin selama lagi 20 minit. Jadi akhirnya banyaklah kerja yang kita boleh buat. Ataupun kalau selepas 20 minit anda dah tak nak buat lagi, nak buat benda lain pula, pun tak apa. At least 20 minit kerja tu dah terbuat. Tapi most likely anda nak buat 2 kali lah Pomodoro tu. Lepas dah buat 20 minit, anda akan buat lagi 20 minit. Sebab sebenarnya 20 minit tu, bila kita betul-betul fokus sebenarnya, kita in the zone lah orang putih kata kan. 20 minit tu sebenarnya sangat sekejap. Lagi-lagi kalau kita buat kerja tu, kita tahu kerja tu susah, tapi kita suka buat kerja tu. Satu lagi, bila kita set 20 minit ni, dia akan paksa kita untuk mula buat benda tu. Masalah kita kadang-kadang adalah bukannya kita tak nak buat, kita nak buat, tapi nak mula buat tu punyalah susah. Kadang-kadang sangguplah pergi basuh pinggan dulu, pergi kemas bilik dulu, padahal tak pernah-pernah bangun pagi nak kemas bilik. Tapi sebab nak kena tulis artikel ni, rajin pula nak kemas bilik pagi tu kan. Pernah tak benda ni berlaku kepada anda? Jadi cuba anda try Pomodoro teknik ni. Kalau dia berkesan kepada saya, mungkin jugalah berkesan kepada anda. Okey, ada satu lagi tips yang sangat best untuk pengurusan masa ni.
Jom kita tengok tips nombor 5 pula. Baik, tips kelima ni dia agak kontroversi sikit lah. Sebab dulu saya pernah ceritakan dekat orang tips ni. Tapi orang kata tips ni dia macam kurang ajar sikit lah. Tapi sebenarnya penting untuk anda boleh menyiapkan kerja yang anda nak buat tu. Baik, jadi tips kelima yang bagi saya paling powerful lah untuk pengurusan masa ni adalah kita kena mudahkan diri kita untuk bercakap tidak. Of course lah, kita kena judge lah. Janganlah semua benda kita cakap tak. Cuma ada waktu-waktu tertentu tu yang mana kita sebenarnya tak boleh diganggu. Sebab kita nak selesaikan benda yang kita nak buat. Kalau kita diganggu juga masa tu, maka tak siaplah kerja kita tu dan kita pun tak boleh progress lah dalam kehidupan kita. Ada orang kan, dia memang tak boleh tahu nak cakap tak. Dia rasa bersalah dan dia rasa macam agak sedikit kurang ajar lah. Kalau orang ajak pergi makan, kemudian dia menolak, dia rasa benda tu macam tak polite. Tapi sebenarnya bila anda semakin lama, semakin progress dalam kehidupan dan anda ada benda yang anda suka buat, dan anda nak bina benda tu, mungkin career anda, mungkin perniagaan anda, dan benda ni memang anda suka dan anda nak teruskan dan anda nak majukan benda tu, maka adalah benda yang perlu dikorbankan dan anda perlu kata tidak kepada benda tu. Contohnya relate kepada poin yang pertama tadi, iaitu time blocking. Kalau dah kata hari Selasa pukul 9.30 tu anda dah nekat nak buat benda tu, anda janganlah mudah distracted. Kalau ada kawan-kawan ajak pergi keluar makan ke, pergi main bowling ke, mudahkan diri anda untuk bercakap tidak untuk anda menyelesaikan benda tu. Of course lah, ada benda-benda yang emergency. Contohnya kadang-kadang tiba-tiba orang tua kita minta tolong. Maka mungkinlah pada masa itu tak boleh nak bercakap tidak. Tapi kebanyakan masa boleh. Sama ada anda cakap tidak atau anda tangguhkan benda tu. Kalau kawan ajak makan tu, cakap je lah tak boleh malam ni, mungkin kita join esok malam. Jadi first, benda tu memberi ruang untuk anda buat apa yang anda nak buat, dan second, benda tu juga akan setkan boundary antara anda dengan orang-orang lain, dan orang lain pun akan mula respect masa anda sendiri. Ini saya belajar dalam buku Law of Power yang ditulis oleh Robert Greene. Dia kata kalau anda ni sentiasa available, orang pun tak kisah, orang tak fikir sangat pun pasal anda, sebab orang tahu ajak je anda akan available dan satu masa orang akan terfikir anda ni buat apa je sebenarnya, sebab sentiasa ada dekat situ. Jadi bercakap tidak ni sebenarnya ada positive advantage lah. Bukan setakat anda boleh menyiapkan kerja anda tu, orang lain pun akan mula respect kepada masa anda. Tapi of course lah, anda gunalah discretion anda untuk tentukan mana yang anda cakap ya, mana yang anda cakap tidak. Baik, jadi untuk recap balik tips pengurusan masa ni, yang pertama tadi adalah time blocking, yang kedua adalah 20-80 method, yang ketiga adalah kita pisahkan tugas-tugas yang besar kepada tugas yang kecil, yang keempat adalah Pomodoro teknik, dan yang kelima adalah kena pandai berkata tidak. Baik, saya harap video ni berguna kepada anda, dan kalau anda nak lagi tips-tips tentang productivity ni, saya jemput anda subscribe dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.